Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi surah Asy-Syu'ara, Bismillahirrahmanirrahim. Alladhi yaraka hina taqum wa taqallubuka fis sajidin innahu huwas sami'ul alim. Yang bermaksud yang melihatmu sentiasa semasa engkau berdiri mengerjakan solat dan melihat gerak-gerimu di antara orang-orang yang sujud. Sesungguhnya dialah, yakni Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-218 sehingga ayat yang ke-220. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Muslimin yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur kita kepada Allah pada hari ini dapat sama-sama kita ada sedikit masa untuk kita mendengar majlis ilmu walaupun secara atas talian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis ilmu dan memberkati kehidupan kita di dunia dan juga di hari akhirat. Tuan-tuan muslimin yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin kongsikan kepada tuan-tuan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang redha Allah Subhanahu wa taala dan kemurkaannya. Kali ini melalui hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan daripada Imam Muslim, Imam Al-Bukhari dan Muslim, tentang 3 orang Bani Israel yang telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang kena penyakit abros, yakni penyakit sopak. Seorang lagi kena penyakit aqra', penyakit luruh rambut, dan seorang lagi kena penyakit a'ma ataupun dibuta ataupun penyakit buta. 3 orang ni diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian, sehingga pada satu ketika aradahullah, Allah nak sembuhkan mereka ni daripada penyakit ataupun Allah nak lepaskan mereka daripada kesusahan yang mereka lalui. Lalu Allah Ta'ala mengutuskan malaikat datang menyumai manusia, bertemu dengan 3 orang. Pertama, malaikat datang bertemu dengan abros, orang yang kena penyakit sopak. Malaikat ni tanya, apa yang kamu suka? Lalu kata orang yang kena penyakit sopak ni, aku suka diberikan kepada aku kulit yang elok, disembuhkan penyakit sopak, kerana penyakit sopak inilah ramai manusia jauh dengan aku, tak suka dengan aku. Lalu malaikat ni tadi sapu pada badan yang kena penyakit sopak dan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya. Penyakit sopak ni hilang dah penyakit sopak ni. Lalu malaikat ni tanya lagi, apa lagi yang kamu inginkan? Lalu orang yang kena penyakit sopak dia berkata, aku inginkan seekor unta. Maka malaikat ni datang dengan nikmat Allah Ta'ala diberikan, dan maka diberikan kepadanya seekor unta naqatan usyara, iaitu seekor unta yang unta betina yang bunting. Diberikan kepada orang yang kena penyakit sopak, dan kata malaikat, mudah-mudahan yang diberikan oleh Allah Ta'ala ini diberkati kehidupan kamu dan rezeki kamu. Kemudian malaikat dia lalu pergi kepada golongan orang yang kedua pula, iaitu orang yang kena penyakit aqra', iaitu penyakit luruh rambut. Kata malaikat kepada orang yang kena penyakit aqra' ni, apa yang kamu inginkan? Kata orang yang kena penyakit aqra' ataupun penyakit luruh rambut ni, dia kata, aku inginkan Allah mengembalikan rambut aku. Sebab dengan rambut tak ada ni, rambut luruh ni, berutur rambut ni, orang lain tak suka dengan aku. Orang ramai berjauhan dengan aku. Lalu malaikat ini orang kata mengusap kepala si botak tadi yang tidak ada rambut, dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala tumbuh rambut pada kepala yang tak ada rambut. Kemudian malaikat berkata lagi, apa lagi yang kamu inginkan? Lalu kata orang yang kena penyakit aqra' ni atau penyakit luruh rambut ni, dia kata, aku inginkan seekor orang kata aku inginkan seekor lembu, al-baqar, seekor lembu. Lalu malaikat ni maka diberikan kepadanya seekor lembu. Lembu ni masukkan di sini adalah lembu betina, lembu yang al-baqar hamilan, lembu yang bunting.
Dan kata malaikat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kehidupan kamu. Kemudian malaikat ni berlalu pergi pula kepada orang yang ketiga di kalangan Bani Israel ni, iaitu orang yang kena a'ma, yang buta. Ditanya malaikat ni kepada orang yang buta. Malaikat tanya kepada orang yang buta, "Wahai si buta, apa yang kamu inginkan?" Kata si buta ni, "Aku inginkan Allah Subhanahu wa taala mengembalikan penglihatan aku agar aku dapat melihat orang lain." Tuan-tuan, kata si buta ni kepada malaikat ni, "Ya, kalau boleh aku nak Allah kembalikan penglihatan supaya boleh tengok orang lain." Maka malaikat tadi ni mengusap pada mata tadi, kemudian pada muka orang yang buta tadi, dan kemudian diberi kesembuhan, boleh tengok, boleh melihat. Kemudian kata malaikat kepada orang yang boleh melihat tadi, "Apa lagi yang kamu inginkan?" Kata orang yang sudah diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu taala ini, "Sesungguhnya aku inginkan seekor kambing, seekor ghanam, kambing." Maka diberikan kepadanya seekor kambing, syatan, orang kata kambing, diberikan kepadanya. Dan kemudian berlalulah malaikat tadi berlalulah pergi meninggalkan ketiga-tiga orang yang telah diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Hari demi hari, unta yang diberikan sudah beranak pinak masa ke masa. Lembu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya tadi tu melimpah ruah. Begitu juga dengan kambing tadi sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala beranak pinak, makin banyak harta mereka. Lalu pada ketika kemudiannya datanglah malaikat dalam rupa seorang yang kena penyakit sopak. Malaikat ni datang menyamai manusia yang seolah-olah dia ni kena penyakit sopak. Mari bertemu dengan si sopak yang telah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata malaikat yang menyamai manusia yang kena penyakit sopak ni, "Sesungguhnya aku telah susah. Hidup aku dalam keadaan susah. Orang ramai jauh daripada aku. Dalam perjalanan tadi aku dirompak dan aku jatuh miskin. Aku tidak ada kemampuan, tidak ada pertolongan melainkan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala melalui kamu." Lalu kata malaikat yang menyamai manusia ni kepada orang yang telah disembuhkan penyakit sopak tadi, "Kalau boleh berilah kepada aku seekor unta untuk aku lepas daripada kesusahan ini." Apa kata orang yang kena penyakit sopak ni, tuan-tuan? Dia kata, "Aku terlalu banyak tanggungan. Banyak sangat tanggungan yang aku nak kena selesaikan. Maka aku tak mampu untuk beri kepada kamu." Tuan-tuan, kata malaikat ni, "Seolah-olah aku mengenali kamu. Bukankah kamu dahulu seperti aku, orang yang kena penyakit sopak dan orang ramai tak suka dengan kamu? Kamu dalam keadaan miskin lalu diberi kesenangan kepada kamu. Apa kata orang yang kena penyakit sopak ni? Sesungguhnya aku mewarisi harta ni daripada nenek moyang aku, daripada keturunan aku." Kata malaikat yang menyamai seorang yang kena penyakit sopak, "Demi Allah, kalau sekiranya engkau berbohong kepadaku, nescaya Allah Ta'ala akan kembalikan kamu seperti asal." Habis malaikat ni lalu pergi meninggalkan si sopak yang telah disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala penyakitnya. Lalu malaikat ni datang pula kepada penyakit Aqra', orang yang kena penyakit Aqra' dan disembuhkan penyakitnya. Datang dalam rupa orang hak kena penyakit yang sama juga, Aqra'. Cerita benda yang sama, jumpa kepada orang yang kena penyakit Aqra', bagi tahu kata ni, "Aku rambut tak ada, orang tak suka dengan aku, hidup aku dalam keadaan kesusahan, harta aku dirompak, aku dalam keadaan kemiskinan. Minta seekor lembu untuk lepas daripada kesusahan hidup." Jawapan yang sama juga, "Aku terlalu banyak tanggungan. Sesungguhnya aku mewarisi harta ni daripada nenek moyang aku." Apa kata malaikat? "Sesungguhnya kalau engkau berbohong, demi Allah, Allah akan mengembalikan kamu seperti asal." Dua orang ni lah. Tiba-tiba mai yang ketiga pula, malaikat datang dalam keadaan seperti orang yang buta, menemui seorang yang buta yang telah disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala penyakit buta ni. Benda yang sama malaikat bagi tahu, kata, "Aku dalam keadaan kesusahan, harta dirompak dan inginkan pertolongan daripada kamu. Berilah kepada aku seekor kambing untuk aku lepas daripada kesusahan." Apa kata si buta ni? Si buta yang telah disembuhkan penyakitnya, "Ambillah apa yang kamu nak. Ambillah. Berapa banyak yang kamu nak ambillah. Sesungguhnya aku tak mau Allah Ta'ala kembalikan aku buta." Bagusnya apa? Hak yang seorang lagi ni bagus. Kerana apa? Dia nampak dah
dia tanda syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmatnya. Dia kata, ambillah rezeki ni, rezeki yang Allah berikan kepada aku untuk kamu. Ambillah berapa banyak kamu nak ambil. Sesungguhnya aku tak mahu Allah Taala kembalikan aku buta. Tuan-tuan, apa kata malaikat yang menyamai seorang buta ni? Kata malaikat ni kepada orang buta yang telah disembuhkan penyakitnya, wahai yang disembuhkan penyakitnya, ambillah harta kamu ni, aku tak mahu pun. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menguji kamu bertiga dan kamu mendapat redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kedua kawan kamu itu mendapat kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan muslimin, muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kesimpulan yang saya boleh kongsikan kepada tuan-tuan daripada kisah yang kita sebutkan tadi, iaitu yang pertama adalah redha Allah Subhanahu Wa Taala. Pentingnya untuk kita mendapatkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Sesiapa yang redha di atas pemberian Allah, nescaya Allah Taala meredai akan apa yang ada pada dirinya. Kalau kita redha di atas ujian yang Allah Taala berikan kepada kita, nescaya Allah Taala meredai akan amal yang telah kita kerjakan di dunia untuk bekalan hari kemudian. Begitu juga orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemurkaan Allah kepada mereka di dunia dan juga di hari akhirat. Banyak bentuk kemurkaan, antaranya hujan yang turun yang membawa musibah dan bala besar kepada kita, penyakit yang ada pada diri kita tidak ada kesembuhannya, dan juga masalah yang kita hadapi tidak ada penyelesaiannya. Ini adalah bentuk kemurkaan Allah yang belum sampai satu tahap kemurkaannya ghadibah, dimurkai, dimarahi dalam bentuk dibenamkan ke dalam bumi ataupun dijahanamkan hidup kita di dalam dunia. Ini bentuk kemurkaan Allah. Kita kena minta jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan bila kita mengambil pengajaran daripada hadis ini, jadilah kita hamba Allah yang bersyukur atas nikmatnya serta mengharapkan redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala atau keredaannya, dan jangan mengundang kemurkaan Allah, kerana kemurkaan Allah itu membinasakan kehidupan kita di dunia dan juga membawa kita ke dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat. Wa a'udzubillah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.